Tapi sebelum tu, cikgu nak tunjukkan kamu beberapa gambar pemimpin negara kita. Cikgu. Inilah pemimpin-pemimpin di negara kita. Jadi, siapa lagi kan? Macam aku ni. Oh. Jadi, siapa? Cikgu nak tanya, kalau kamu tahu, siapakah nama pemimpin yang first ni? Kamu belajar kan? Tunku Abdul Rahman. Ya, Abdul Rahman. Betul lah. Okey, yang kedua, siapa ni? Ni dah angkat tangan. Angkat tangan, saya cuba. Okey. Abdul Razak. Betul tak Abdul Razak? Yeah! Okey, yang ketiga. Tu saya on. Yang keempat. Teman. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh. Itu surat ni. Siapa boleh jawab? Betul. Sebab masyarakat Malaysia percaya dia boleh memerintah Malaysia segalanya. Okey, yang ke-8. Apa ni? Okey. Yang ke-9. Yang terakhir. Okey. Jadinya kamu semua kenal siapa nama mereka ni. Jadinya cikgu nak tanya, apa jawatan mereka dekat negara? Betul. Jadi Perdana Menteri yang pertama siapa Yang terakhir siapa? Jadinya cikgu nak tanya, apakah sumbangan mereka dekat negara kita? Okey, betul. Membangunkan negara. Betul. Pandai lagi. Oh, pandai. Humairah nak jawab apa? Okey, mereka ni adalah pemerintah negara. Jadinya, cikgu nak tanya, selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, ada tak pemimpin yang memerintah negara? Siapa? Khulafah Rasyidin. Betul. Ya, pandai. Betul. Semuanya betul. Jadinya, apakah gelaran mereka pada waktu tu? Khalifah lagi. Pemimpin lagi. Betul. Di huruf A. Jadinya, pada pendapat kamu, mereka ni banyak tak sumbangan dekat negara? Betul. Jadinya, sekarang kita nak belajar tentang sumbangan kerajaan terdahulu dalam bidang politik, ekonomi dan sosial, dan boleh berkait rapat dengan pengaruh kepada Malaysia sekarang. Ya, betul. Jadi cikgu K, sekarang kita nak buat apa? Sekarang kita nak tengok video. Sebelum kita nak tengok video, cikgu nak kamu semua cakap, jom. Okey, 1, 2, 3. Jom. Jom kita tengok video sekarang. Secara umumnya,
Kerajaan Islam telah bermula pada tahun 622 Masihi di mana Nabi Muhammad SAW telah memimpin kerajaan Islam di Madinah yang berlangsung selama 10 tahun sehingga wafatnya Nabi Muhammad pada 13 Rabiul Awal tahun 10 Hijrah. Selepas kewafatan baginda, terdapat 3 kerajaan Islam terbentuk. Antaranya Kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin, Kerajaan Bani Umayyah dan Kerajaan Bani Abbasiyah. Kesemua kerajaan ini mempunyai sumbangan yang tersendiri dari segi politik, ekonomi dan juga sosial sehingga ia memberi pengaruh kepada Malaysia kini. Sekarang, jom kita lihat sumbangan kerajaan Islam dalam bidang politik yang memberi pengaruh kepada Malaysia. Sumbangan kerajaan Islam dalam bidang politik dapat dilihat dari segi penubuhan Majlis Syura. Semasa zaman Khalifah Umar, telah membentuk satu Majlis Syura yang merupakan lembaga atau majlis perunding yang tertinggi. Ianya terbagi kepada 2 iaitu Majlis Syura Tertinggi dan Majlis Syura Am. Anggota Majlis Syura Tertinggi ialah terdiri daripada sahabat-sahabat Nabi seperti Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zaid, Abu Abdurrahman, Sa'ad dan Muaz bin Jabal. Semua perkara yang melibatkan masalah politik, keselamatan dan sosial negara akan dibincangkan bersama-sama dalam majlis tersebut. Misalnya, Majlis Syura ini tidak akan melantik jawatan khalifah dan ahli jawatan kuasa yang lain. Melalui amalan sistem syura, pemimpin dapat mengetahui apa-apa permasalahan yang berlaku kepada negara dalam semua segi berdasarkan perkara yang governor utarakan. Pemimpin juga membuka peluang dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada semua orang untuk mengemukakan fikiran dan pendapat mereka demi kebaikan dan keadilan Islam. Bagi zaman Umayyah pula juga melaksanakan sistem syura ketika zaman pemerintahan Umar Al-Aziz yang mana beliau telah menghidupkan kembali sistem tersebut dengan umat Islam ketika itu dalam peristiwa pelantikannya sebagai pemimpin. Malah sebelum jadi khalifah juga, beliau merupakan pemerintah di Madinah telah berjumpa dengan 10 orang fuqaha dengan menyatakan aku tidak akan memutuskan sesuatu perkara melainkan dengan pandangan kalian. Jadinya, apa kaitan Majlis Syura pada kerajaan Islam terdahulu dengan Malaysia sekarang? Seperti yang kita tahu, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Jadinya, dalam konteks Malaysia, konsep syura iaitu perbincangan antara pemerintah dan rakyat dapat dilihat melalui sidang Dewan Rakyat dan sidang Dewan Undangan Negeri. Meskipun rakyat tidak mempunyai hak untuk bersuara secara langsung dalam sidang tersebut, tetapi suara mereka akan diwakili oleh ahli perwakilan yang dikenali sebagai wakil rakyat. Dan wakil rakyat ini, dia akan menyampaikan mesej rakyat yang diwakilinya dalam usaha menegakkan keadilan dan kebenaran mereka. Al-Majlis Syura dipilih berdasarkan pilihan rakyat. Demokrasi di Malaysia meletakkan kebebasan dan persamaan sebagai prinsip yang penting. Begitu juga dengan konsep syura. Kerana asas di dalam syura adalah kebebasan individu dari segi mengeluarkan pendapat dan hak perbincangan sesuatu pendapat. Ahli Majlis Syura bebas mengeluarkan pendapat selagi mana ianya tidak menyalahi syarak. Ia juga tidak membezakan tanggungjawab dan hak-hak atau layanan kepada seseorang menurut kepelbagaian bahasa, keturunan, agama dan sebagainya. Sumbangan kerajaan Islam dalam bidang politik dapat dilihat dari segi sistem perundangan yang mana kesemua kerajaan-kerajaan Islam yang dahulu telah mengikut cara Rasulullah SAW iaitu berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, ijma' dan mementingkan keadilan. Walaupun banyak pembaharuan yang dibuat pada waktu itu, misalnya penubuhan jabatan kehakiman dan sistem pengurusannya, namun khalifah terdahulu tetap menjadikan sistem perundangan Rasulullah SAW yang adalah utama dan menjadikannya panduan kepada mereka dalam menguruskan hal ehwal negara. Dalam konteks Malaysia, seluruh warga negara Malaysia tertakluk kepada perundangan negara yang berasaskan perlembagaan persekutuan.
Sesiapa yang menyalahi undang-undang akan diadili berdasarkan perututan undang-undang sedia ada tanpa terkecuali. Jadinya, seluruh rakyat Malaysia ni perlu mempertahankan dan menghayati kedaulatan undang-undang yang menjadi salah satu prinsip rukun negara dalam kehidupan bernegara. Selain itu juga, Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan agama Islam sebagai agama rasmi negara. Namun, penganut-penganut selain daripada penganut agama Islam dapat mengamalkan kepercayaannya tanpa ada gangguan. Malah, sistem perundangan di Malaysia juga telah berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah yang mana kita boleh lihat dalam mahkamah syariah dan juga pengaplikasian diyat, iaitu hak terhadap pihak yang terbunuh dalam sistem perundangan di negara kita. Jadinya, konsep kedaulatan undang-undang di Malaysia ni, para pemerintah perlulah adil dan amanah, mempunyai hak kebebasan dan juga berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masuk kepada aspek ekonomi. Apakah pengaruh yang dibawa oleh kerajaan-kerajaan Islam kepada Malaysia dalam bidang ekonomi? Jom kita lihat. Salah satu aspek yang menyumbang kepada ekonomi kerajaan Islam adalah dari pengurusan Baitul Mal. Baitul Mal dalam istilah moden dikenali sebagai Perbendaharaan Negara atau Kementerian Keuangan pada masa kini. Baitul Mal merupakan institusi keuangan yang berfungsi untuk menyelenggarakan segala harta umum atau tempat penyimpanan barang-barang berharga seperti wang, emas atau perak. Semasa zaman Khalifah Umar Al-Khattab, beliau menerima cadangan dikemukakan oleh Khalid Al-Walid untuk menubuhkan satu perbendaharaan negara yang berasaskan kepada Al-Quran dan hadis serta ijtihad para sahabat yang dipanggil sebagai Diwan. Namun kini Diwan digelar sebagai Baitul Mal. Semasa pemerintahan zaman Bani Umayyah, Khalifah Khalid Al-Walid mengembangkan Baitul Mal dengan pesat. Beliau menggalakkan pembangunan perusahaan dan juga pembuatan. Sumber pendapatan negara yang paling penting pada ketika itu ialah kharaj, zakat, ganimah, fai dan jizyah. Zaman Abbasiyah, pengurusan Baitul Mal menjadi sumber dana utama ketika itu telah dimaksimalkan fungsinya sebaik mungkin di bawah pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz. Di sana terdapat beberapa faktor yang mendorong kepada pertumbuhan ekonomi yang positif dan berimpak. Hal ini dapat dilihat apabila rakyat di bawah pemerintahan beliau dapat hidup dengan aman, malah beliau sendiri disayangi oleh rakyat jelata. Di Malaysia, institusi Baitul Mal lebih dikenali sebagai Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu yang ditadbir oleh kerajaan negeri. Setiap Baitul Mal di Malaysia ditubuhkan pada tahun yang berbeza-beza. Contohnya, Majlis Agama Islam Negeri Kelantan ditubuhkan pada tahun 1915, menjadikan institusi tersebut sebagai institusi yang tertua ditubuhkan. Terdapat juga Majlis Agama Islam Selangor dan Majlis Agama Islam Melaka. Pelbagai sumber hasil seperti zakat, harta wakaf, cukai, sedekah, bayaran denda seperti nazar dan kafara sebagai sumber Baitul Mal untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Contohnya, tanah-tanah wakaf yang diperoleh digunakan untuk pembangunan atau perumahan untuk golongan yang memerlukan. Institut Kemahiran Baitul Mal IKB ditubuhkan pada tahun 1991 menjadi salah satu usaha Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk membasmi kemiskinan di kalangan masyarakat Islam di wilayah persekutuan. Zaman kecemerlangan Islam dalam pendidikan dapat dilihat melalui peranan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini adalah pusat penterjemahan dan pendidikan pada ketika itu yang membolehkan rakyat tertarik untuk menuntut ilmu. Oleh yang demikian, Malaysia juga mempunyai tempat yang berperanan sama seperti Baitul Hikmah, iaitu perpustakaan atau pusat sumber. Jadi perpustakaan atau pusat sumber ni dia pun dapat menarik minat masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan dan memiliki tempat untuk membuat rujukan untuk melahirkan masyarakat atau individu yang cemerlang. Semasa tamadun Islam, Baitul Hikmah juga banyak menterjemahkan karya asing seperti karya dari bahasa Sanskrit kepada bahasa Arab agar rakyatnya mudah menimba ilmu pengetahuan. Sama seperti di Malaysia, karya bahasa Arab juga diterjemahkan kepada bahasa Melayu untuk memudahkan orang Melayu atau orang Malaysia memahami karya tersebut. Semasa pemerintahan Umar Al-Khattab, beliau banyak mengembangkan pembelajaran berasaskan Al-Quran dengan menggalakkan rakyatnya untuk menghafal surah-surah dalam Al-Quran. Hal ini bertujuan untuk membolehkan rakyat atau umat Islam pada ketika itu memahami prinsip-prinsip yang disampaikan dalam Al-Quran. Contohnya menghafal surah Al-Baqarah, surah An-Nisa dan sebagainya. Di negara kita, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melakukan usaha dengan mengadakan program JKAF, iaitu Jawi Al-Quran
Arab dan Fardu Ain yang telah dilaksanakan di peringkat sekolah rendah bermula pada tahun 2005. Silibus pendidikan Islam di sekolah juga menekankan beberapa aspek seperti tilawah Al-Quran, ibadah, sirah, tamadun Islam, adab dan akidah. Pelajaran tilawah Al-Quran di sekolah juga menekankan aspek-aspek seperti hukum-hukum tajwid, pembacaan surah-surah dan juga ayat hafazan tertentu. Sumbangan Kerajaan Abbasiyah dalam bidang pendidikan dapat dilihat melalui Khalifah Umar Al-Aziz apabila beliau menghantar guru agama ke wilayah-wilayah Islam termasuklah wilayah-wilayah jajahan Islam untuk menyebarkan ilmu Islam. Dihantar ke pedalaman bagi tujuan menyebarkan ilmu kepada murid-murid pedalaman. Guru ini diberikan elan khas mengikut lokasi dan tahap kesusahan untuk tempat tinggal, kesihatan dan keselamatan. Hal ini memberikan galakan kepada guru untuk menyebarkan ilmu terutama di kawasan pedalaman. Dalam bidang agama, sumbangan yang diberikan oleh khalifah-khalifah yang dahulu adalah Khalifah Osman bin Affan telah membukukan sebuah naskah Al-Quran yang baharu dan digunakan secara rasmi oleh umat Islam. Al-Quran yang disusun ini digunakan sehingga ke hari ini dan dikenali dengan nama Mashaf Utsmani. Yang kedua, Khalifah Umar juga menyediakan tempat untuk belajar Al-Quran dan hadis di masjid. Bukan itu sahaja, terdapat juga jabatan-jabatan agama daripada ketiga-tiga kerajaan ini dalam menyebarkan agama Islam. Semasa zaman kerajaan Bani Abbasiyah, terdapat juga kemunculan mazhab-mazhab seperti mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Dan Islam telah memberi kesan yang banyak kepada negara Malaysia. Bukan sahaja menjadikan Islam sebagai agama rasmi negara, malah dari sudut penghayatan dan pengamalan kehidupan beragama. Hal ini kerana umat Islam di Malaysia telah berpegang teguh dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan mazhab Syafi'i. Dengan berpegang teguh dengan satu mazhab dan akidah, umat Islam di sini dapat mengelakkan perbalahan dan perbezaan pendapat dalam kalangan mazhab-mazhab yang lain. Tarbiyah dakwah Islamiah telah diperhebatkan lagi demi memberi kefahaman yang jelas terhadap ajaran Islam. Jadinya institusi masjid telah memperkasakan pertalian jawatan seperti Bilal, Imam dan Tok Siah. Malah dengan institusi masjid juga telah mempunyai pembelajaran seperti Al-Quran, hadis dan ilmu-ilmu agama sama seperti dengan kerajaan yang dahulu. Tidak terkecuali dengan sumbangan yang paling ketara pada hari ini iaitu pembukuan Al-Quran. Cuba bayangkan kalau tiada pembukuan Al-Quran pada zaman Khalifah Osman, mungkin kita akan gunakan naskah seperti surat khabar? We don't know. Akhir sekali, sumbangan tamadun Islam yang telah memberi pengaruh kepada Malaysia dalam bidang agama adalah dari segi penubuhan institusi kerajaan yang berkait dengan kepentingan umat Islam seperti Majlis Agama dan Negeri, jabatan-jabatan agama seperti Jawi, tabung haji dan sebagainya. Oleh itu, ini adalah merupakan sumbangan-sumbangan tamadun Islam kepada yang memberi pengaruh kepada Malaysia dalam bidang agama. Seterusnya kita masuk kepada kemudahan untuk rakyat. Dari segi kemudahan rakyat, Khalifah Umar Al-Khattab mendirikan pusat-pusat pengajian Islam di kota-kota Basrah, Kufah, Fustat dan sebagainya. Guru-guru agama telah dihantar ke pusat-pusat ini sedangkan imam-imam pula dihantar ke masjid. Semasa zaman Khalifah Umar Al-Aziz pula, beliau membina pelbagai infrastruktur yang menggalakkan dan memudahkan pergerakan rakyat seperti pengangkutan awam, jalan raya dan jambatan. Semasa Khalifah Harun Ar-Rasyid pula, beliau membina pusat perubatan seperti hospital dan rumah-rumah kebajikan untuk rakyat yang miskin. Malaysia juga mempunyai pusat pengajian Islam seperti pusat tahfiz, sekolah pondok dan Universiti Islam Antarabangsa serta College Universiti Islam Melaka. Malaysia juga mementingkan pengangkutan awam seperti LRT, bas awam dan macam-macam lagi untuk memudahkan pergerakan rakyat dari satu tempat ke tempat yang lain.
Sebagai rumusan, selepas kewafatan Nabi Muhammad pada tahun 11 Hijrah tidak bermakna bahawa usaha baginda untuk menyebarkan agama Islam terhenti. Ini kerana terdapat beberapa kerajaan Islam yang terbentuk iaitu Kerajaan Khulafaur Ar-Rasyidin, Kerajaan Daulah Umayyah dan Kerajaan Daulah Abbasiyah yang menyambung legasi Rasulullah SAW. Daripada sini jugalah terdapat sumbangan dari segi politik, ekonomi dan sosial oleh pemimpin pada waktu itu sehingga memberi pengaruh pada Malaysia. Malaysia juga dilihat mengekalkan prinsip-prinsip yang diamalkan oleh kerajaan Islam terdahulu. Orang tak tengok video tadi? Apa yang kamu boleh dapat dalam video tadi? Ketika pentadbiran kerajaan Islam. Ada main syura. Betul. Jadi kalau masa sekarang ni ada demokrasi berparlimen. Betul. Demokrasi berparlimen. Betul. Kalau dari aspek ekonomi pula. Ada main. Kalau masa sekarang apa? Lagi? Institusi kewangan. Bank negara. Main tu apa? Nanti lima. Johor. Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri. Sebab dia ada banyak cawangan. Ada dekat negeri Melaka, Kelantan, Selangor ada. Selangor pun ada. Johor pun ada. Kalau dari aspek pendidikan pula tadi, ada 3 cabang. Okey, cabang yang pertama tu berkenaan dengan Baitul Hikmah. Institusi Baitul Hikmah sekarang ni dipanggil apa? Dia Baitul lah. Sumber. Pusat sumber atau perpustakaan. Mana kamu boleh jumpa? Sekolah ada. Lepas tu ada setiap daerah tu mesti ada perpustakaan. Betul. Perpustakaan negara KL. Betul. Okey. Yang kedua pula dari bidang agama. Pula agama ni apa? Agama Islam. Agama Islam jadi agama yang rasmi. Betul. Yang juga kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Dan akidah. Betul. Okey. Yang terakhir. Zaman kerajaan Islam dulu dia menaik tarafkan kehidupan rakyat. Jadi kalau masa sekarang ni pengangkutan apa yang kita biasa LRT lagi tu. Ada kapal terbang. Kalau yang kita tahan tu apa? Taxi. Sekarang boleh beli online. Grab, taxi. Ada Grab. Betul. Kalau dalam bidang perubatan, kerajaan ada buat klinik apa? Satu Malaysia. Betul. Satu Malaysia. Kenapa klinik tu dia jadi mesra rakyat? Sebab nanti rakyat free. Tak payah bayar. Dia bayar RM1 sahaja. Orang susah pun boleh datang. Betul. Jadi kita nampaklah kan kesan sumbangan kerajaan Islam dahulu tu kepada perkembangan Malaysia sekarang. Betul. Jadi Cik Mina, kita nak buat aktiviti apa ni? Sekarang ni kita akan buat aktiviti berkumpulan. Jadinya kamu dibahagikan kepada kumpulan secara berpasangan. Jadinya cikgu dah sediakan lembaran kerja dekat kamu. Jadinya kamu kena berbincang dengan partner kamu. Tentang sumbangan sejarah Islam kepada pengaruh kerajaan Malaysia sekarang. Setelah siap, nanti kita bincang sama-sama, okey? Boleh. Alright. Wah. Cikgu universiti berperlembagaan sekolah apa pusat pendidikan ni? Main. Aku sebut main. Pandainya. Aku yang sosial tu macam hikmah tu hikmah. Oh, bagus ya. Cikgu dah siap. Wah,
sekali dua kotak. Yang pertama berkaitan kerajaan Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW dan juga masa kini. Melalui 3 aspek, politik, sosial dan juga ekonomi. Okey, jadi kalau politik, bagi sejarah Islam, adanya majlis syura dan sistem pemerintah berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Betul. Dan kalau zaman kalau Malaysia kini juga sama, berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Cuma kita ada demokrasi berparlimen di mana para pemimpin akan berbincang sama lain untuk mendapatkan satu sepakat. Okey, untuk ekonomi berkaitan semasa sejarah Islam, adanya Baitul Mal dan pengharaman riba. Dan ekonomi pada zaman Malaysia kini pula adanya perbaikan Islam dan juga ada Menteri Kewangan yang menyusun asas kewangan di Malaysia. Betul. Kemudian sosial pula pada zaman kerajaan Islam adanya Baitul Hikmah, iaitu sebagai pusat penyebaran ilmu. Dan kalau dekat Malaysia kini ada pusat pendidikan kita macam sekolah, universiti, perpustakaan, pusat pendidikan dan sebagainya. Bagus, tepuk tangan. Jadi Fatin tadi jawab sosial, Baitul Hikmah saja. Tapi kita ada 2 aspek lagi. Jadi kumpulan yang kedua, sosial. Itu pun sosial. Sama juga Jadi dalam sosial kami pun letak Baitul Hikmah. Kami letak perkembangan intelektual. Yes, betul. Jadi perkembangan intelektual ni berkembang ni adanya munculnya golongan-golongan intelektual seperti Ibn Sina. Ibn Sina, Al-Khwarizmi, Al-Biruni, Al-Farabi. Jadi semua tu golongan intelektual yang muncul disebabkan adanya sistem pendidikan yang sistematik. Yes. Jadi ada lagi? Lagi sosial kita juga. Ya. Sosial juga dia merupakan merangkumi aspek agama dan juga percayaan. Yes. Kita kerajaan Islam, kita semestinya mengagungkan ataupun menjadikan Islam itu sebagai agama negara. Ya. Sama juga sekarang dengan negara Malaysia kini, Ya. kita juga meletakkan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Yes. Jadi kita Betul. guna mazhab apa? Kita mazhab Syafi'i. Akidah kita apa? Ahli Sunnah wal Jamaah. Yes, betul. Tepuk tangan. Okey, sudah siap aktiviti kita sekarang. Jadinya aktiviti terakhir kita. Aktiviti terakhir kita sebelum kita tamatkan video kita pada hari ini. Jadi kita akan main fizik. Jawab sama-sama. Okey, jom kita start. Okey. Konsep majlis syura semasa zaman Khilafah Ar-Rasyidin. Saya. Siapa tu? Apa tu? Muela? Kamila? Okey, jom kita jawab.
Cikgu nak pilih seorang saja untuk rumuskan. Saya. Okey, Al-Fatih. Al-Fatih. Okey. Berdasarkan apa kita belajar hari ini, kita dapat dengar daripada pengaruh Islam dari aspek politik, adanya demokrasi berparlimen iaitu daripada asas daripada Majlis Syura dan apa pentadbiran berparlimen daripada Islam. Kalau ekonomi pula kita ada banyak mal dan hasilnya kita ada perbaikan Islam, ada Zakat, ada pemasukan riba semua. Dan kali itu ada so haram tak? Pengharaman, maafkan saya, pengharaman riba. Kali ekonomi kita tengok daripada aspek penyebaran ilmu pengetahuan bagi intelektual dan juga agama Islam sebagai agama rasmi. Kalau kita tengok dulu ada Baitul Hikmah dan sekarang ada banyak pusat pendidikan. Dulu kita ada bagi intelektual Ibn Sina, Al-Warisbi, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Biruni, Kalau sekarang kita tengok ramai cendekiawan-cendekiawan dekat Malaysia yang terkenal di pusat dalam dunia. Dan pada zaman dulu Islam merupakan agama yang rasmi dan sehingga kini Islam merupakan agama persekutuan dan yang tetap termaktub dalam perlembagaan. Saya terpandai. Jadi apa yang cikgu dapat simpulkan, walaupun zaman kecemerlangan tamadun Islam itu telah lama berlalu, namun prinsip-prinsip dalam agama Islam itu masih dikekalkan sehingga kini, terutamanya di Malaysia. Bukan itu saja, kemajuan semasa kerajaan-kerajaan Islam terdahulu memberikan impak yang besar pada umat Islam pada masa kini. Kalau tiada khalifah pada zaman dulu tu, kita maju tak? Tak. Kan? Umat Islam ni maju tak? Maju. Kalau tak ada khalifah? Tak. Jadi peranan khalifah terdahulu tu sangat penting dan membawa impak besar kepada kehidupan kita pada masa kini. Betul. Okey, jadi sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa pada minggu hadapan. Secara kesimpulan, kami telah menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran. Antaranya adalah dalam set induksi kami telah menggunakan kaedah konstruktivisme iaitu menerapkan pengetahuan sedia ada murid mengenai pemimpin-pemimpin negara di Malaysia. Dalam langkah 1, kami menggunakan pembelajaran berasaskan komputer di mana guru menghasilkan bahan melalui aplikasi yang terdapat dalam komputer. Bagi langkah 2 iaitu aktiviti, kami telah menerapkan kaedah pembelajaran kooperatif iaitu pembelajaran secara berkumpulan dan juga peta iting dalam lembaran kerja mereka. Bagi sesi penutup, kami juga menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan komputer iaitu dengan menggunakan aplikasi Quizizz untuk menguji kefahaman murid terhadap topik yang diajar. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. Terima kasih.